Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Salih Sulaiman daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan mewakili rakan-rakan di UKM untuk memberikan taklimat kemasukan kepada pelajar lepasan STPM dan juga diploma atau setaraf ke UKM. Tapi sebelum tu saya ingin memainkan beberapa video klip kepada pelajar untuk menghayati kehidupan di kampus UKM ini. Hi guys, welcome to the National University of Malaysia, university that inspiring futures, nurturing possibilities. Today, I will bring you guys around UKM. Let's go! Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita mulakan, mungkin ada gangguan tadi ya. Okey, saya akan terus buka slide untuk kita sama-sama rujuk ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada urus setia Jom Masuk IPT Virtual 2021 dengan kerjasama fasa kedua lepasan STPM dan setaraf. Jadi pada hari ini saya mengalu-alukan kedatangan penonton, terutama dari kalangan pelajar dan juga mungkin pada ibu bapa yang ingin mengetahui apakah keperluan ataupun syarat untuk masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi dalam masa yang singkat ini, saya akan cuba memberikan
taklimat ini daripada pelbagai aspek. Saya cuba ringkaskan kerana terlalu banyak sebenarnya untuk disentuh bagi setiap isu ya. Okey. Pertama sekali saya akan sentuh pada bahagian sejarah UKM, seterusnya fakta ringkas seperti lokasi, fakulti dan kolej. Ketiga barulah tentang kemasukan UKM, syarat-syarat, laluan, keperluan khas yang diperlukan, dan keempat ataupun yang terakhir sekali saya akan tumpukan pada kebolehpasaran dan bidang kerjaya pelajar UKM. Jadi tanpa membuang masa, saya akan bawa anda kepada slide pertama tentang sejarah penubuhan UKM. Okey, Universiti Kebangsaan Malaysia ini ditubuhkan pada tahun 1970. Okey, dan kampus pertamanya terletak di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Hanya pada tahun 1977 barulah UKM berpindah ke kampus induk yang terletak di Bangi, iaitu di Bandar Baru Bangi sekarang ini. Pada masa itu hanya 3 buah fakulti sahaja yang ada, okey, iaitu pengajian Islam, Fakulti Sastra dan juga Fakulti Sains dengan 78 tenaga akademik dan pentadbiran. Jadi pelajar kohort pertama UKM pada masa itu hanya seramai 190 orang pelajar, dengan pelajar Melayu seramai 184, Cina 4 orang, India seorang dan Indonesia seorang. Pelajar lelaki pula 136 dan pelajar perempuan 54 orang. Jadi Universiti Kebangsaan Malaysia ni terkenal bila kita tanya universiti apa itu UKM, orang akan kaitkan dengan bahasa Melayu sebagai sebuah universiti yang mendaulatkan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Dan ini memang betul dan terselah hakikatnya pada aspirasi penubuhan yang diungkapkan oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak Husin, Perdana Menteri kedua, Chancellor pertama UKM, dalam ucapan majlis convocation pertama beliau pada tahun 1973. Kata-kata beliau adalah Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan puncak dari usaha ke arah memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat yang ingin melihat bahawa bahasa ibunda mempunyai kedaulatan dan kedudukan yang sewajarnya di dalam usaha memenuhi kepribadian nasional. Jadi aspirasi ini dipecahkan lagi kepada falsafah, misi dan wawasan. Saya kira pelajar kena alert dengan falsafah, misi dan wawasan di mana saja pelajar berada, bukan saja sepanjang tempoh pengajian, malahan selepas tamat pengajian juga. Jadi UKM ni falsafahnya adalah paduan antara iman kepada Allah Subhanahu Taala dengan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dan amal. Itu falsafahnya. Dan misinya kita tu seperti yang disebutkan tadi adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu dan menjagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan. Dan wawasan kita adalah untuk menjadi universiti terkehadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya membentuk masyarakat dinamis, berilmu dan berakhlak mulia. Okey. Seterusnya kita lihat apa ni matlamat. Matlamat ni adalah pecahan daripada ataupun kesimpulan daripada falsafah, misi dan wawasan. Jadi matlamat UKM ni adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Memang kita akan sentiasa ulang-ulang falsafah ini, membangunkan masyarakat dinamis berakhlak mulia, menjana teknologi bermanfaat kepada masyarakat dan mengantarabangsakan citra dan semua UKM bagi masyarakat sejagat. Okey. Seterusnya saya ingin memperkenalkan Chancellor UKM, iaitu Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Jadi ini adalah Chancellor UKM. Di bawah sediaan baginda, kita ada pengurusan tertinggi UKM yang diketuai oleh Naib Chancellor yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, bersama 4 timbalan Naib Chancellor dengan portfolio yang dipegang oleh masing-masing. Timbalan Naib Chancellor UKM, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa ialah Profesor Dr. Muhammad Kasim. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Datuk Insinyur Dr. Abdul Wahab bin Muhammad.
Timbalan Naib Chancellor Pelajar dan Alumni Profesor Dato' Insinyur Dr. Osman Karim, dan Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat Profesor Dato' Dr. Imran Hu Abdullah. Kita juga ada pengarah eksekutif pentadbiran iaitu Dr. Hajah Ina Muhammad Ahmad Yassin, pengarah eksekutif keuangan Puan Norini Muhammad, dan juga ketua pustakawan Encik Hazmir Haji Zainal. Jadi pelajar sepanjang menjalankan pengajian di UKM ni kena tahulah nama-nama dan wajah-wajah pengurusan tertinggi di UKM. Okey, saya akan ceritakan tentang kampus UKM ni. Kita ada 3 buah kampus, di mana kampus induk ini terletak di Bandar Baru Bagi. Saya sediakan peta yang comel dan berwarna-warni ni sebab dia mudah untuk kita tengok, dan insyaAllah kalau pelajar yang kali pertama tu takkan sesat apabila masuk ke UKM berpandukan peta ini. Peta ni pun ditandakan dengan jabatan yang ada dalam UKM dengan warna-warna je, jadi memudahkan untuk pelajar mencari setelah kembali ke kampus. Nanti insyaAllah selepas COVID ini berakhir. Okey, ini kampus induk UKM Bangi ini boleh dikatakan menempatkan hampir 90% jabatan di UKM. Di kampus-kampus lain ada juga, tapi di kampus Bangi inilah yang paling besar sekali ya. Banyak fakulti di sini. Mungkin fakulti pilihan pelajar mungkin ada di kampus induk Bangi. Okey, seterusnya kampus Kuala Lumpur ya. Okey, kampus Kuala Lumpur dia menempatkan fakulti perubatan sahaja dengan program-program yang ditawarkan di bawahnya. Jadi pelajar fakulti perubatan ni akan tinggal ataupun menetap di College Tun Dr. Ismail yang tidak jauh daripada kampus Kuala Lumpur. Kampus Kuala Lumpur yang terletak di Ceras, dan dia juga berdekatan dengan Hospital Chancellor Tuanku Mukris, sebelum ini dikenali sebagai HUKM ataupun PPUKM. Jadi dia adalah walking distance yang boleh berjalan dan tak jauh, dan pelajar fakulti perubatan pun akan menjalani attachment ataupun latihan di fakulti perubatan sepanjang pengajian mereka. Okey, dan kampus ketiga pula terletak di Jalan Raja Muda yang menempatkan 3 buah fakulti, iaitu Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pergigian dan Fakulti Farmasi. Jadi ketiga-tiga pelajar daripada fakulti ni mereka akan menetap di College Tun Said Nasir yang terletak agak jauh juga dan memerlukan pengangkutan. Tapi pelajar tak perlu bimbang kerana pihak universiti menyediakan pengangkutan bas dalaman ya, dan pelajar cuma perlu tunggu di college untuk ke kampus. It's not walking distance, dan dengan keadaan jalan yang sesak ya di sekitar fakulti. Kampus KL ni terletak di antara di belakang tu HKL, Hospital Kuala Lumpur, IMR, Institute for Medical Research, dan di depan tu Kampung Baru. Jadi itu adalah jalan yang laluan yang amat sesak. Jadi keselamatan pelajar ni amat penting. Jadi adalah lebih baik jika pelajar menaiki perkhidmatan bas yang pihak universiti sediakan. Cuma perlu observe sahaja jadual pergerakan bas yang akan diberikan oleh pihak kolej dari semasa ke semasa. Okey. Program UKM ni adalah program yang ditawarkan UKM ni adalah satu program yang komprehensif yang meliputi atau merangkumi kedua-dua bidang sains dan sastra. Boleh dikatakan seimbang. Kita UKM menumpukan kepada kedua-dua bidang ini, dan ini boleh dilihat pada program-program yang ditawarkan sama ada di peringkat prasiswaza, sarjana muda ataupun di pasca siswaza. Bagi tujuan pembentangan ini, sesi taklimat ni, saya ingin tekankan bahawa prasiswaza, sarjana muda, kita tawarkan 69 buah program banyak ya. Jadi dalam masa sejam ni untuk kita go into detail satu persatu tu memang agak mustahil, tapi saya akan cuba terangkan satu persatu. Pada masa yang sama, pelajar mungkin boleh tinggalkan soalan, pertanyaan di kotak chatbox ataupun di Facebook. Nanti pihak kami akan cuba menjawab pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Dan pengajaran dilakukan dalam bahasa Melayu. Untuk pasca siswazah pula, lebih 170 program
ditawarkan sama ada peringkat Doktor Falsafah, sarjana kepakaran perubatan lanjutan, sarjana kepakaran perubatan, sarjana dan diploma lanjutan. Ini bagi mereka pelajar yang berminat untuk menyambung pengajian di UKM, mungkin boleh tengok dari sekarang, boleh fikirkan daripada sekarang, boleh rancang dari sekarang. Okey, ini adalah jumlah warga akademik 2018 UKM. Jadi UKM ni ada ramai profesor-profesor yang hebat yang dan berpengalaman dalam bidang pengajaran, penyelidikan, inovasi yang akan membimbing pelajar yang dapat masuk ke UKM ni dengan sebaik-baiknya dan membantu anda untuk tamat pengajian pada masanya dan dengan jayanya. Jadi kita ada banyak boleh tengok dari sini setiap fakulti tu mesti ada ada sekurang-kurangnya profesor madya di fakulti tersebut. Okey, ini pula bilangan pelajar UKM. Sehingga kini bilangan pelajar UKM adalah seramai 17,545 orang dan jumlah ini sebahagian besarnya lebih separuh datang daripada pelajar ijazah sarjana muda dan diikuti oleh pelajar sarjana seramai 7,425 orang dan Doktor Falsafah seramai 4,093 orang. Jadi jumlah pelajar keseluruhan adalah 29,606 orang pelajar. Hampir 30,000 sikit lagi nak genap 30,000 dan dia menunjukkan bahawa UKM ni menjadi dicari-cari oleh pelajar untuk meneruskan pengajian tinggi mereka di universiti ini. Okey, sekarang ni kita pergi pada kolej kediaman. Kita ada semua kolej yang disenaraikan sebelah kiri ni, kalau pelajar boleh tengok Kolej Dato' On, Kolej Amirul Baki, Engku Omar, Burhanuddin Helmi, Ibrahim Yaakob, Kolej Rahim Kajai, Ibu Zain, Christmas Peneliti Zakbar dan Tun Hussein On. Semua ini terletak di Bangi, di kampus Induk Bangi. Jadi pelajar boleh pilih untuk tinggal di kolej mana melalui prosesnya. Mungkin berdekatan dengan fakulti ke, tapi kena ikut kekosongan di fakulti di kolej tersebut kira siapa cepat dia dapat lah, sebab setiap kolej tu ada alasan sendiri kenapa orang mahu tinggal di kolej tu. Jadi kena cepat bila hendak membuat permohonan. Kita ada 14 buah kolej dengan keseluruhan pelajar adalah 14,010 orang. 11,670 daripadanya di kampus Induk Bangi dan di Kolej Tun Syed Nasir 1,740 pelajar. Ini hanya pelajar fakulti perubatan sahaja di kampus Kuala Lumpur Kolej Tun Syed Nasir yang menempatkan 3 buah fakulti yang saya sebutkan tadi, Fakulti Sains Kesihatan, Farmasi dan juga Fakulti Pergigian. Manakala di kampus Kuala Lumpur Ceras menempatkan pelajar fakulti perubatan iaitu dan mereka akan menetap di Kolej Tun Dr. Ismail. Sehingga kini ada 600 pelajar di situ. Okey. Ini adalah jenis kediaman dan kadar sewa. Dia berbeza-beza ikut kolej. Kalau di Kolej Ibu Zain tu dia agak mahal sikit. Dia yuran kolej pengajian dia premier, tapi kebiasaannya secara umumnya kita ada package sebulan single, sebulan twin sharing dan night single. Ini boleh rujuk kepada kolej masing-masing. Pelajar boleh rujuk ke kolej masing-masing dan pilih jenis bilik mana yang dikehendaki. Okey, UKM ni mempunyai pelbagai kemudahan yang kita sediakan untuk pelajar. Untuk sukan, rekreasi, keselamatan, pelajar antarabangsa, kesihatan, kaunseling, penginapan, perubatan, perkhidmatan khas, perkhidmatan bank, kafe, pusat membelah, pejabat pos, pusat Islam, kolam renang dan perpustakaan. Yang saya tengah tunjuk tadi itu adalah macam imbasan kampus UKM. Pelajar perlu datang sendiri dan melihat suasana kampus itu sendiri bagaimana. Okey, mungkin saya boleh tunjukkan sedikit gambar dalam hutan simpan kekal UKM. Kita ada hutan simpan kekal UKM. Pelajar untuk beriadah ni pun boleh masuk ke sini, tapi dengan panduan ataupun juru pandu dan jangan seorang diri lah perlu mendapatkan kebenaran juga. Dan sebelah ni adalah stadium
Stadium ni agak baru juga baik pulih, nampak warna dia tu masih merah dan hijau lagi. Memang cantik. Okey, ini pula masjid dan perpustakaan. Kalau pelajar yang pernah masuk ataupun akan masuk ke UKM nanti, pelajar akan dapati bila masuk je UKM tu, sebelah kanannya tu masjid, sebelah kirinya adalah Dewan Convocation ataupun Dewan Chancellor Tunku Abdul Rahman, dan di depan tu adalah Fakulti Islam. Kedudukan ni unik, dia seolah-olah dia menggambarkan falsafah pendidikan UKM yang saya sebutkan tadi, iaitu paduan antara iman dan ilmu. Dan ini adalah pusat kesihatan, dan juga pelajar di Bangi, pusat kesihatan terletak di Bangi. Mereka di sebelah kanan ni adalah bangunan Hospital Chancellor Tunku Mukris. Bagi kecemasan, mungkin pelajar boleh akan dibawa ke HCTM ini. Okey, ini sedikit fakta ringkas tentang perpustakaan di UKM. Kita ada 5 buah perpustakaan, dan perpustakaan terbesar adalah perpustakaan Tun Sri Lanang. Nampak dia punya bacaan yang kita ada tu ada 1 juta, 1.42793 juta bahan bacaan yang meliputi buku, bahan berjilid, jurnal media dan sebagainya. Tapi kita ada beberapa perpustakaan lain yang lebih spesifik, seperti untuk kebudayaan dan kesusastraan Melayu, boleh pergi ke Institut Alam dan Tamadun Melayu. Untuk pelajar undang-undang, kita ada perpustakaan Fakulti Undang-Undang, begitu juga Fakulti Perubatan, dan Hospital UKM sendiri juga ada perpustakaannya. Jadi pelajar yang berdekatan dengan Fakulti Manusia mungkin tak perlu ke PTSL, sebab buku-buku itu telah dipindahkan mengikut tempat-tempat yang disebutkan atau disenaraikan ini. Okey, ini adalah perkhidmatan bank. Okey, Bank Rakyat, CIMB, Bank Islam dan BSN adalah antara bank-bank yang kita tawarkan perkhidmatannya di UKM. Tak kira lah di kampus Bangi, Ceras ataupun Jalan Raja Muda. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang laluan ke UKM. Okey, para pelajar yang dihormati sekalian, pelajar perlu keep in your mind bahawa apapun SPM tu adalah penanda aras yang paling penting yang akan dilihat ketika pemilihan. Tanpa SPM, anda takkan dapat masuk matrikulasi, takkan dapat menyambung STPM, takkan dapat buat diploma ataupun buat STAM ataupun meneruskan kerja lain. Jadi saya menerangkan daripada aspek laluan UPU yang mana yang lebih konvensional yang mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan. Jadi pelajar yang telah melalui SPM boleh menyambung pelajaran di matrikulasi ataupun STPM ataupun STAM ataupun buat diploma. Setelah tamat dalam bidang-bidang tersebut, pelajar barulah boleh memohon masuk ke UKM dan meneruskan pengajian dan peringkat sarjana muda selama 3 hingga 5 tahun, dan barulah ke sarjana, peringkat sarjana 1 atau 3 tahun, Doktor Falsafah 3 hingga ke 7 tahun. Mungkin tak perlu tengok sarjana dulu, falsafah dulu, Doktor Falsafah dulu macam mana, tapi lepaskan dahulu daripada peringkat yang saudara-saudari tengah buat sekarang ni. Kalau di matrikulasi, lengkapkan matrikulasi asasi, SCPM dan juga yang lainnya, barulah kita boleh rancang permohonan berikutnya ke mana. Okey, anggaran bayaran untuk masuk UKM ni adalah 1,200. Ini adalah anggaran sahaja. Dan satu perkara yang pelajar perlu ingat juga ialah UKM ni tidak menawarkan sebarang beasiswa atau pinjaman pendidikan pada pelajar ijazah sarjana muda. Jadi yang ditawarkan tu mungkin PTPTN ataupun GPA ataupun selain pada kena minta permohonan lain lah permohonan luar UKM. Bukan dalaman, sebab UKM tidak menawarkan sebarang beasiswa ataupun pinjaman. Okey, ini adalah yuran pengajian bagi setiap fakulti dan tempoh pengajian yang ditetapkan. Bagi setiap fakulti ni,
secara general sama, kecuali Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dia ada beza sikit. Ada satu program tu dia 4 tahun, bukan 3 tahun. Tapi fakulti lain semua diselaraskan 4 tahun, 4 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Tak ada yang 6 tahun, paling lama 5 tahun, iaitu Fakulti Pergigian dan Fakulti Perubatan untuk program doktor perubatan. Dan ini adalah per semester yuran yang perlu dibayar serta yuran tahunan yang perlu dibayar. Maaf, bukan yuran tahunan, yuran terkumpul yang perlu pelajar perlu bayar sepanjang tempoh pengajian. Okey, sekarang kita ke fakulti atau institut dan pusat. Okey, kita ada 14 fakulti, tapi kalau saudara-saudari tengok kat sini ada 13 sahaja. Kerana apa? Salah satu fakulti itu dikira fakulti tapi dia menawarkan pengajian pada peringkat pasca siswaza saja, iaitu Graduate School of Business UKM ataupun GSP UKM. Jadi pelajar untuk konteks hari ini sila boleh lihat boleh tatap pada skrin fakulti yang mungkin menjadi pilihan masing-masing. Kita ada Fakulti Islam. Ini disusun secara rawak, iaitu Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pergigian, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Fakulti Perubatan, Fakulti Pendidikan, Fakulti Undang-Undang, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Fakulti Farmasi serta Pusat Pengajian Citra. Jadi pelajar kalau dah ada dalam bayangan masing-masing untuk bidang mana, tapi mungkin tak pasti bidang tu letak di fakulti mana kan. Tak apa, kita akan yang itu kita akan pergi sekejap lagi, tapi secara umumnya pelajar kena tahu ini adalah fakulti yang ada di UKM. Okay. Bila kita tengok sekali ini pasal dia nampak macam umum je, Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Sains Teknologi, mudah, ringkas dan senang diingat. Okey, yang ini saya akan skip dulu sebab dia agak kurang berkenaan macam asas pintar ni. Okey, kita pergi kepada program pengajian prasiswazah. Okey, saya akan bacakan syarat am universiti. Kita ada dua jenis syarat, iaitu syarat am universiti dan juga syarat khas ataupun keperluan khas program yang mana pelajar kena meet the minimum requirement yang ditetapkan oleh universiti. Syarat am universiti adalah minimum requirement yang telah ditetapkan oleh universiti, yang mana pelajar kena sekurang-kurangnya capai untuk penuhi dalam keputusan peperiksaan mereka untuk memberikan mereka diterima masuk ke UKM. Okey, dan dia ada beza antara SPM, matrikulasi dan diploma setaraf. Tapi secara umumnya pelajar kena lulus sejak SPM setaraf dengan baik. Seperti yang saya sebut tadi, SPM tu sangat crucial, sangat dan dijadikan parameter sebagai permohonan masuk ke UKM. Sekurang-kurangnya kepujian dalam bahasa Melayu C6, bahasa Malaysia di peringkat SPM kertas Julai dah lulus mata pelajaran sejarah. Ini secara umum yang mana pelajar SPM, matrikulasi, diploma, setaraf dan STAM kena penuhi. Kalau macam kata tak sampai sekurang-kurangnya C6 tu agak susah sikit lah sebab persaingan untuk masuk ke UKM ni agak kompetitif. Jadi cuba sekurang-kurangnya capai untuk membolehkan saudara-saudari ini dipilih masuk ke UKM. Okey, bagi kes STPM, lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya grade C atau NGMP 2 dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Jadi pengajian am tu semestinya kena dapat sekurang-kurangnya C dan 2 mata pelajaran yang lain. On top of lulus SPM dan sekurang-kurangnya C6 tadi tu, pelajar SPM kena pastikan mereka kena penuhi requirement ini. Dan bagi pelajar diploma setaraf, lulus diploma dan mendapat sekurang-kurangnya PNJK 2 atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan oleh Senat Universiti. Okey, kena pastikan sekurang-kurangnya yang ditetapkan untuk pelajar diploma adalah PNJK mereka sekurang-kurangnya 2.
Kemudian barulah mereka kena ambil Malaysian University English Test MUET dan mendapat tahap band 2, lulus ujian maksi dan temuduga maksi bagi program pendidikan dan lulus ujian dan temuduga bagi program yang ada temuduga. Okey, ini adalah syarat am. Mudah je nak ingat dia tak berapa details, tapi kita selepas ni kita akan pergi syarat khas yang lebih terperinci dan memerlukan pembacaan yang betul dan pemahaman yang tepat. Okey, saya akan pergi go through satu persatu di setiap fakulti dan saya akan bacakan, dan pelajar mungkin boleh ambil kesempatan ini dengan melihat dan pada masa sama boleh merujuk pada brosur kita yang ada di main page UKM, brosur dan juga syarat kemasukan ke UKM. Di situ lebih detail dan pelajar boleh study buku syarat kemasukan tu. The keyword is to study the buku syarat kemasukan sebab di situ lebih maklumatnya lebih menyeluruh, lebih lengkap dan menjawab pertanyaan daripada segi kelulusan akademik. Okey, kita pergi ke Fakulti Pengajian Islam. Alright. Program yang ditawarkan adalah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian. Jadi ada 5 bidang iaitu pengajian Arab dan Tamadun Islam, pengajian dakwah dan kepimpinan, Al-Quran dan Sunnah, Syariah, Usuluddin dan Falsafah. Jadi yang boleh apply adalah pelajar lepasan STPM, diploma dan STAM sahaja. Pelajar matrikulasi tak boleh sebab ada beberapa subjek itu melibatkan amat penting untuk masuk ke Fakulti Pengajian Islam. Okey, yang saya masukkan tadi, ini adalah kata orang gambaran ringkas yang kena faham. Kalau pelajar dah lepas macam ni, maksudnya dah tak perlu nak, bukan tak perlu, kena tengok juga syarat-syarat lain. Tapi syarat khas program untuk masuk ke setiap fakulti ni, ini adalah sekurang-kurangnya perlu dicapai. Dan untuk Fakulti Pengajian Islam, pelajar kena mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran berikut: Bahasa Arab, Usuluddin Syariah dan 1 mata pelajaran yang lain. Artinya kena dapat grade C dalam 3 yang dinyatakan sekurang-kurangnya. Bukan kalau macam 1 tu tak lulus ke ataupun D ke, itu memang susah sikit sebab persaingan untuk masuk UKM ni agak sengit. Dan sekurang-kurangnya mendapat tahap 2 band 2 dalam MUET dan tempoh pengajian dia 3 tahun. Okey, seterusnya kita pergi ke Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kita ada banyak juga program yang ditawarkan di bawah sarjana muda sains sosial dengan kepujian dan sarjana muda sarjana muda sains sosial dengan kepujian, iaitu geografi, psikologi, sains politik, sains pembangunan, kerja sosial, antropologi dan sosiologi, komunikasi media, linguistik, perseratan Melayu, pengajian bahasa Melayu, pengajian bahasa Inggeris dan sejarah. Jadi pelajar STPM, matrikulasi, diploma dan STAM boleh pilih. Pelajar matrikulasi boleh apply masuk ke Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan syarat khasnya adalah mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mana-mana 2 mata pelajaran di peringkat STPM dan lulus temuduga. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan ada temuduga bagi program yang di bawahnya. Dan pelajar kena mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 band 2 dalam MUET. Tempoh pengajian adalah selama 3 tahun. Okey. Untuk Fakulti Sains Teknologi, ini adalah antara boleh dikatakan fakulti yang paling banyak menawarkan program. Ada 17, tapi tak apa, saya akan bacakan juga semua. Iaitu biokimia, biologi, bioteknologi dengan pengurusan, fizik, genetik, geologi, kimia, matematik, mikrobiologi, sains aktuari, sains bahan, sains laut, sains makanan dan pemakanan, sains makanan dan pengurusan perniagaan, sains nuklear, sains sekitaran dan statistik. Okey, ini adalah syarat khas program. Pelajar perlu mendapat sekurang-kurangnya grade B- dalam mana-mana 2 mata pelajaran berikut, iaitu biologi, fizik, chemistry, mathematics moden dan mathematics tambahan, dan mendapat sekurang-kurangnya band 3 dalam MUET. Tempoh pengajian 4 tahun. Kita tengok kat sini
dia lebih tinggi sikit dia punya requirement, iaitu grade B-, sebab persaingan yang seperti saya sebut, dan saya selalu tekankan persaingan. Jadi semakin popular program tu, semakin ketat dia punya syarat khas kemasukannya. Jadi pelajar kena pastikanlah kena dapat grade B- at least dalam mana-mana 2 mata pelajaran berikut. Okey. Okey, seterusnya adalah Fakulti Perubatan. Program yang ditawarkan ialah ijazah doktor perubatan, sarjana muda kejururawatan dengan kepujian, dan sarjana muda sains perubatan kecemasan. Jadi pelajar yang boleh apply SCPM, matrikulasi, diploma dan juga STAM. Okey, Fakulti Perubatan sekurang-kurangnya mendapat grade B mata pelajaran berikut: biologi, fizik dan matematik, maksudnya 3 pelajaran dan mendapat sekurang-kurangnya B dalam SPM. Dan ini adalah satu contoh fakulti yang melihat juga keputusan SPM anda. Jadi sekurang-kurangnya dalam masa SPM tu kena dapat B bagi mata pelajaran berikut. Sekurang-kurangnya biologi, fizik, chemistry, matematik dan satu mata pelajaran lain. Maksudnya semua bukan salah satu. Ataupun bukannya satu sahaja. Semua. Dan grade B, sekurang-kurangnya B dalam SPM bagi mata pelajaran yang disenaraikan ini, dan mendapat band 3 dalam WET, lulus ujian aptitude dan temu duga. Fakulti Perubatan ada ujian dan juga temu duga, jadi memang tough sikit. Kerana apa? Program ini sangat kompetitif. Bagi doktor perubatan 5 tahun pengajian, dan bagi jururawat ataupun kecemasan, perubatan kecemasan 4 tahun pengajian. Okey, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Okey, pelajar SPM, matrikulasi dan diploma boleh apply. Program yang ditawarkan adalah sarjana muda pentadbiran perniagaan dengan kepujian, ekonomi dengan kepujian, keusahawanan dan inovasi, perakaunan dengan kepujian. Program perakaunan ini ditawarkan pada tahun kedua sahaja, yang mana pelajar pada tahun pertama tu mereka kena belajar semua pentadbiran, ekonomi, keusahawanan. Hanya pada tahun kedua bila fakulti lihat result anda bagus untuk terus ke perakaunan, barulah boleh masuk ke bidang perakaunan dengan kepujian. Lepas tu ditawarkan pada tahun kedua. Dan ini adalah syarat kemasukan bagi Fakulti Ekonomi. Mendapat sekurang-kurangnya 2.75 pointer dan mendapat sekurang-kurangnya grade mata pelajaran matematik dan mana-mana satu mata pelajaran lain. Dan Fakulti Ekonomi juga melihat SPM sekurang-kurangnya grade C dalam SPM bagi mata pelajaran berikut: matematik dan bahasa Inggeris. Mendapat sekurang-kurangnya tahap 2 dalam MUET dan lulus temu duga. Okey. Bagi pentadbiran perniagaan ekonomi ada sama 3 tahun, bagi perakaunan 4 tahun yang ditawarkan pada tahun kedua yang saya sebutkan tadi. Jadi pelajar perakaunan dia special sikit, dia kena buat 4 tahun. Okey, sekarang kita pergi kepada Fakulti Pendidikan. Okey, 3 bidang yang ditawarkan, iaitu pendidikan khas, sukan dan rekreasi serta TESOL. Dan pelajar SCPM, matrikulasi, diploma boleh pilih untuk masuk ke fakulti ini dalam mana-mana bidang yang ditawarkan. Okey, sekurang-kurangnya kena mendapat grade B dalam mana-mana mata pelajaran di peringkat STPM dan matrikulasi. Dia tak nyatakan, tapi mana-mana lah at least dapat grade B-. Dan sekurang-kurangnya tahap 2 MUET, program TESOL MUET. Tapi untuk siapa yang masuk TESOL mereka, program TESOL tu pemohon tu kena betul-betul power lah dalam MUET. Dia orang kena dapat band 4. Okey, sebab masuk program TESOL kan, jadi dia macam lagi tinggi lagi requirement dia. Lulus ujian dan temu duga Mat C dan tempoh pengajian adalah selama 3 tahun. Okey, sekarang kita pergi Fakulti Kejuruteraan. Fakulti Kejuruteraan ni kita terletak di UKM, kampus Induk Bangi, di tepi tasik, memang indah pemandangannya. Jadi sarjana muda kejuruteraan kepujian yang ditawarkan adalah kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan elektronik,
kejuruteraan kimia, kejuruteraan mekanikal dan juga sarjana muda sains seni bina dengan kepujian. Seperti biasa, pelajar STPM, matrikulasi dan diploma boleh apply untuk masuk ke fakulti kejuruteraan. Dan mereka perlu sekurang-kurangnya mendapat grade B dalam mana-mana mata pelajaran berikut: fizik, kimia, matematik, atau mendapat grade B dalam mana-mana mata pelajaran berikut: biologi, kimia, matematik dan fizik di peringkat SPM dan mendapat grade B. Dan MUAT mereka perlu dapat tahap 3 dan lulus ujian dan temuduga bagi program seni bina. Hanya program seni bina ada ujian dan temuduga. Tempoh pengajian mereka adalah selama 4 tahun. Dan fakulti undang-undang. Fakulti undang-undang hanya tawarkan satu saja, iaitu sarjana muda undang-undang dan kepujian. Fakulti undang-undang ni tak di belakang sekali ya. Memang dekat dengan pokok-pokok, pohon-pohon sana, jadi memang nyaman lah kalau pergi ke fakulti undang-undang tu. Kita lihat bila syarat kemasukannya. Pelajar sekurang-kurangnya mendapat PNGK 3.3 di peringkat STPM ataupun matrikulasi, kekurangnya B dalam BI, BM dan 3 mata pelajaran lain di peringkat STPM, B ya, at least B dalam BI, BM dan 3 mata pelajaran lain, dan mendapat sekurang-kurangnya tahap 4 dalam MUAT. Memang kebenaran tinggi, kebenaran MUAT ni agak tinggi pada fakulti undang-undang, tahap 3 plus A di plus A minus BI SPM. Jadi dia memang agak complicated sikit, tapi to be safe, kalau lebih eloknya kalau pelajar dapatkan band 4 dalam MUAT. Dan fakulti undang-undang ini juga ada ujian dan temuduga yang dijalankan oleh pihak fakulti. Okey. Seterusnya kita ke Fakulti Sains Kesihatan. Ini adalah antara fakulti yang paling banyak juga program yang terletak di kampus KL Jalan Raja Muda, bersama Fakulti Farmasi dan juga Fakulti Pergigian yang saya sebutkan tadi. Okey, program yang ditawarkan ialah sarjana muda audiologi dengan kepujian, sarjana muda fisioterapi dengan kepujian, optometri, sains forensik, sains pertuturan, sains kesihatan persekitaran dan pekerjaan, sains pemakanan, pengimejan, diagnostik dan radioterapi, dietetik, sains bioperubatan dan juga terapi cara kerja dengan kepujian. Okey, sekurang-kurangnya kita dapat B- dalam mana-mana mata pelajaran berikut, dan mendapat tahap 3 dalam MUAT serta lulus ujian dan temuduga. Okey, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Ini terletak di kampus Hidup Bangi. Kita ada tawarkan 4 program: sarjana muda sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan perisian, kejuruteraan perisian, pembangunan sistem multimedia. Secara umumnya, pelajar kena dapat sekurang-kurangnya grade C dalam mana-mana 2 mata pelajaran berikut: biologi, fizik, kimia, matematik, dan sekurang-kurangnya grade C dalam matematik, mendapat sekurang-kurangnya tahap 3 dalam MUAT dan ada ujian dan juga temuduga. Okey, Fakulti Pergigian. Kita kembali semula ke KL. Ijazah yang ditawarkan adalah ijazah Doktor Pergigian. Okey. Sekurang-kurangnya pelajar kena dapat, okey, ini sangat tough ya. Sekurang-kurangnya mendapat A dalam mata pelajaran berikut: biologi, kimia, matematik, mendapat B at least dalam SPM bagi mata pelajaran berikut: biologi, fizik, kimia, matematik dan 1 mata pelajaran lain, serta mendapat tahap 3 dalam MUAT dan lulus ujian aptitude dan temuduga. Dan tempoh pengajian adalah selama 5 tahun. More or less lebih kurang dengan Fakulti Perubatan, dia sangat strict dan rigid, dan pelajar perlu bersedia daripada segi kelulusan akademik terlebih dahulu. Okey, sarjana muda farmasi dengan kepujian pun ada 1 sahaja yang ditawarkan, dan pelajar kena mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran seperti di bawah: biologi, kimia, fizik, dan dapat B dalam mata pelajaran berikut peringkat SPM, dan mendapat band 3 dalam MUAT serta lulus ujian dan temuduga. Dan akhir sekali, ijazah sarjana muda sains citra dengan kepujian. Mendapat pelajar kena di peringkat SPM ataupun matrikulasi itu kena sekurang-kurangnya 2.5 dan mendapat grade C dalam mata pelajaran lain serta mendapat tahap 3 dalam MUAT serta lulus ujian dan temuduga.
Okey, memang nak ikutkan memang agak umum syarat-syarat keperluan khas yang disebutkan tadi, tapi saya cadangkan supaya pelajar baca buku syarat kemasukan itu sebab di situ adalah lebih detail selain apa yang kita paparkan dalam slide taklimat pada hari ini. Jadi kita pergi tengok ke kriteria pemilihan calon. Kita tengok 90% akademik dan 10% core curriculum. Okay, ini adalah merit yang dikira. Okay, 90% akademik, 10% core curriculum. Ini adalah contoh pengiraannya. Okey, 8 aspek pemilihan. Kadang-kadang pelajar selalu tanya, apakah aspek pemilihan yang universiti buat dalam memilih pelajar? Okey, kita tengok pencapaian akademik cemerlang dalam STPM, SPM. Kita tengok kombinasi mata pelajaran calon. Ini melibatkan fakulti-fakulti tertentulah yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dalam 2 subjek yang seperti di bawah dan sebagainya. Grade mata pelajaran calon untuk tujuan pengkhususan, lulus temu duga dan ujian kelayakan, bilangan tempat sebab kita pun ada kuota juga, tapi kuota ni berubah ikut keadaan, ikut situasi. Pencapaian akademik dalam SPM setara, pencapaian dalam aktiviti co-curriculum 10% dan mengambil MUAT. MUAT is mandatory. Okey, kenapa permohonan pelajar tak berjaya? Kadang kata saya dah layak, saya dapat banyak A, tapi kenapa tak dapat masuk ya? Okey, itu pada satu peringkatnya kita kena rujuk fakulti lah. Kenapa ya? Kerana fakulti yang ada melakukan ujian ataupun temu duga sebab mereka yang menjalankan tu mereka memilih pelajar yang mereka rasakan layak. Tapi daripada peringkat pelajar sendiri kita tengok apakah anda membaca syarat khas program dengan teliti yang saya selalu tekankan daripada sejak mula tadi. Apakah pelajar memohon mengikut aliran yang betul, mengikut program yang sesuai, telah tamat pengajian ke semasa membuat permohonan, terutama bagi diploma, isi maklumat dengan betul ke dalam online UPU, dan apakah anda hadir ujian ataupun temu duga. Ini kena tanya. Ini adalah antara sebab-sebab yang kita kumpulkan secara umum ni kenapa pelajar tidak berjaya dalam permohonan mereka. Jadi kena baca syarat sebelum memohon, kena buat pilihan bagi program RPTA yang sesuai dengan PNGK, serta buat pilihan sendiri bukan orang lain. Okey, saya tunjukkan panduan PNGK mengikut fakulti. Tadi yang saya sebut tadi adalah berdasarkan syarat khas, keperluan khas. Tapi sekiranya anda pelajar SPM ataupun matrikulasi ataupun diploma, ini adalah minimum sekurang-kurangnya pointer CGPA ataupun PNGK yang anda perlu capai, perlu ada sebelum memohon ke UKM, sebab persaingan sangat ketat dan you'll never know what will happen kalau sebab kadang orang ada yang pointer terlebih pun tak diterima sebab apa? Persaingan yang sangat sengit. Okay, contohnya fakulti perubatan dinyatakan 3.8 ke 4.0. Tapi kita kena sedar sebab fakulti perubatan ni adalah it's a hot faculty. Everybody wants to study at the faculty of medicine in UKM. Jadi ramai yang pemohon tu fall flat. Jadi yang 3.9, 3.8 ni kena struggle lebih sikit. Tetap anda permohonan diterima, tapi sama ada layak untuk tidak melalui proses seterusnya tu agak memang sukarlah untuk dikatakan. Fakulti pergigian 3.5, fakulti pergigian dan farmasi 3.5 ke 4. Saya ambil yang paling minimum lah 3.5. Fakulti sains kesihatan 3.0, fakulti kejuruteraan 3, sains teknologi 2.5, Undang-Undang 3, Sains Sosial Kemanusiaan 2.5, Ekonomi dan Perniagaan 3, Pengajian Islam 2.5, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat 2.5 dan Pendidikan 2.5. Fakulti Pendidikan ni special sikit sebab dia bergantung pada kelulusan ujian NETC, National Educator Selection Inventory. So you have to score the test in order to continue study at the Faculty of Education in UKM. Alright.
Seterusnya, ini adalah yang terakhir sekali lah ya. Kita pun ada lebih kurang 10 minit lagi. Jadi saya nak beritahu kepada pelajar bahawa pelajar UKM ni mempunyai kadar kebolehpasaran yang sangat tinggi. Dengan kata lain, insya-Allah lah akan dapat kerja bila graduate. Sama ada kerja sendiri ke ataupun kerja di mana-mana institusi ke, pelajar UKM memang laku. Okey. Ini berdasarkan sumber Sistem Kajian Pengesanan Graduan SKPG. Data ni adalah sehingga April 2021. Jadi, kebolehpasaran graduan UKM kohort tahun 2020 pada tahun lepas ialah 83.4 semasa convocation. Sehingga majlis convocation tu berjalan. Selepas tu, of course, dia akan semakin bertambah. Dan berdasarkan 4 status, bekerja, menunggu penempatan, melanjutkan pengajian, meningkatkan kemahiran. Okey, untuk keseluruhan pelajar, berdasarkan bilangan graduan adalah seramai 6,168. Jadi keseluruhan yang menjawab soalan tersebut tu 5,722. Jadi berdasarkan data 83.4% pelajar yang mendapat pekerjaan. Okey, bila kita tengok syarta PAI itu 74.9 tu sudah bekerja. Yang belum bekerja tu memang nampak macam 16%, tapi kita kira juga menunggu penempatan dan juga melanjutkan pengajian dan meningkatkan kemahiran. Sebab mereka ni mungkin belum ada keputusan tetap masa tu, tapi kita kira dan kita masukkan dalam kategori ini. Tapi keputusan yang lengkap ada sebanyak 83.4%. Satu keputusan yang result yang amat tinggi dan boleh dibanggakan. Okey, bagi pelajar prasiswaza, bilangannya 3,321 graduan dan yang graduan menjawab soalan itu adalah seramai 3,185, dan pelajar siswaza yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi adalah 78.6%, meningkatkan kemahiran. Seperti dalam carta PAI tadi, kita tengok pelajar prasiswaza ni memang kata orang pun hangat di pasaran dan mudah mendapat pekerjaan. Bagi pelajar prasiswaza lagi tinggi, 89.4%. Okey, nampak tak kan? Okay, bidang kerjaya ni adalah antara bidang kerjaya yang pelajar boleh ceburi. Bagi kejuruteraan seperti ini, mungkin pelajar boleh ambil, boleh tengok sikit lah. Okey, sains kesihatan juga seperti ini. Ini adalah satu bidang yang luas ya, macam-macam boleh jadi. Sains teknologi juga pun banyak. Okey, bila kita seraikan ni sebenarnya lebih daripada 10. Accountant juga, ekonomi juga pun banyak. InsyaAllah yang kita senaraikan ni memang kata orang bidang-bidang yang di mana pelajar UKM ni bekerja selepas tamat pengajian. Jadi kita tak perlu jumut lah ya, bila tamat pengajian ni kita macam-macam kita boleh apply pekerjaan asalkan dia layak dengan kelulusan kita. Okey, itu sahaja daripada pemandangan daripada saya. Katanya ada soalan, tapi kita akan tengok dulu. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi ya. Okey, saya akan cuba tengok. Okey, UKM ada kos logistik ke? Kos logistik tu spesifik lah. Lebih kepada kejuruteraan. Mungkin pelajar boleh tengok di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Mungkin ada yang sesuai dengan yang itu yang saya boleh fikirkan sekarang lah. Saya minta pelajar tengok pada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Betul ke semua subjek pakai bahasa Melayu sahaja dan tiada bahasa Inggeris digunakan? Okey, ada classroom that involve international students. So probably the class will be conducted in English.
Tapi kita tengok juga sebab kadang kita pelajar antarabangsa ni tak ramai, okey, ataupun mungkin tiada. Tapi kena tengok keadaan dan kena rujuk kepada fakulti bagaimana. UKM ada program untuk separuh masa ke? Okey, yang ini untuk daripada saluran UPU tu kita uh, uh, untuk para siswazah tidak ada, semuanya sepenuh masa. Okey, Assalamualaikum Encik, saya nak tanya berapakah bilangan kuota untuk ijazah sastra kuota dan berapakah merit yang diperlukan untuk merit yang saya sebut tadi 90% akademik, 10% kurikulum. Tapi kuota itu saya tak pasti. Mungkin dalam 35 ataupun 40 penempatan, lebih kurang lah more or less dengan keadaan sekarang ni. Ya. Kemasukan kedua bulan berapa saya nak ambil MUET. Okey, untuk program prasiswazah tak ada kemasukan kedua, kemasukan pertama saja. Result MUET tak pasti keluar bila. Hanya semester pertama saja ya, sesi akademik semester 1 2021-2022 yang ni pun telah berlalu. Jadi sesi yang kedua tu tak ada ya. Hai, nak tanya UKM ada postgraduate diploma in education, postgraduate je. Postgraduate diploma macam PLI. Oh, saya rasa ini kena rujuk dengan pasca siswaza. Tapi mungkin boleh tinggalkan dalam email seperti yang disebut nanti. STPM 3.0 layak ke? Okey, layak apa tu? Boleh tak saya tahu? Layak nak masuk program mana? Okey, dan tengok juga syarat khas program itu tersebut. Bolehkah kalau tukar kos pengajian? Boleh, tapi kena buat permohonan kepada fakulti dan pusat pengurusan akademik. Salam, saya nak tanya di UKM ada menawarkan program PGJ tak untuk lepasan diploma dan sambung ijazah pendidikan. Okey, saya minta saudari tulis email kepada pusat pengurusan akademik ataupun pusat komunikasi korporat pkk@ukm.edu.my. Bolehkah saya tanya tempat penginapan disediakan percuma kepada pelajar semester pertama atau penginapan perlu dibayar? Okey, bolehkah saya tanya tempat penginapan? Kita tak sediakan secara percuma, tetap kena bayar, tapi yuran tu insya-Allah ada pengurangan. Pada baru-baru ini kita ada buat pengurangan, tapi kena rujuk juga keputusan universiti dari semasa ke semasa. Adakah MUET diambil kira untuk pengambilan akan datang? Ya, memang diambil kira. Untuk kemasukan kedua, kena mohon baru ikut UPU juga ke atau mohon di UKM website, atau kemasukan kedua itulah orang yang dari kemasukan pertama? Okey, kemasukan kedua ya, ini saya kurang jelas sikit ni. Kemasukan kedua ni ke ataupun panggilan kedua? Sebab kalau kemasukan kedua kita memang tak ada lagi, kita tak ada second intake, kita ada first intake itu sahaja. Kemasukan semester 1 je. Second intake tu kita kena tunggu. Ya. Bolehkah saya tahu informasi lanjut Pusat Pengajian Citra? Okey, Pusat Pengajian Citra ni 2 tahun pertama anda akan belajar secara umum dan 2 tahun kedua tu boleh pilih bidang mana yang saudari nak sambung, saudara nak sambung. Nak tanya batch sekarang ni MUET postpone, nak tanya kalau apply UKM boleh dapat tak MUET ambil waktu di UKM boleh ke? Okey, untuk diploma yes, kita boleh bagi pelepasan. Saya nak tanya kalau result STAM dapat JAID, adakah layak untuk melanjutkan pelajaran di UKM? Sekurang-kurangnya JAID, rasanya saya ada dinyatakan tadi, yes, you can try. Boleh ke kalau nak tukar kos pengajian? Boleh. Boleh pelajar STPM aliran sains ambil program sains sosial? Yes, boleh. Fakulti yang masih bertemu juga masih dimohon. Rasanya dah tutup ni untuk temu duga. Tapi kena cek balik dengan fakulti perubatan. 2.0 ke atas layak ke? Fakulti mana dan program mana tu? Boleh nyatakan. Kalau tak dapat informasi tentang temu duga bagaimana, boleh hubungi fakulti ataupun pusat pengurusan akademik untuk mendapatkan keputusan. Kalau nak daftar law di UKM masa kini boleh ke? Okey, saya dah lost dia tadi kat mana cepat sangat dia naik. Untuk double confirm boleh
adakah saya tanya sarjana muda kejuruan elektronik tidak mempunyai apa-apa temuduga kerana sistem UPU telah menunjukkan simbol temuduga. Sekian, terima kasih. Okey, saya minta pelajar untuk email kepada akad@ukm.edu.my. Okey, mereka boleh tolong cekkan keputusan. Untuk engineering latihan industri semester berapa ya? Okey, yang ini saya tak pasti, tapi mungkin boleh tanya pihak fakulti nanti bila dah start belajar. Adakah semua silibus dan peperiksaan dalam bahasa Melayu? Ada juga yang dalam bahasa Inggeris. Apabila melibatkan yang teknikal ya. Saya ada diploma pentadbiran Islam, boleh ambil syariah. Kena baca syarat keperluan khas untuk ke program tersebut, sama ada boleh ataupun tidak. Salam, anak saya diploma dan masih belum ada muat tapi sudah apply UPU. Adakah masih ada peluang? Okey, untuk diploma ni kita bagi pelepasan. Yes, boleh apply ke UKM seperti biasa. Apakah peluang kerjaya bidang pengajian Islam? Oh, macam-macam je. Seperti yang saya sebutkan tadi, boleh jadi pensyarah, boleh jadi wartawan, boleh jadi pegawai di mana-mana jabatan kerajaan yang berteraskan Islam. Okey. 2.0 layak ke program sains aktuari statistik dan media? Saya tak pilih sebelum ni, masih layak ke tak? Okey, saudara atau saudari ni kena tengok betul-betul apakah minimum. Kalau lepas minimum tu layak. Jadi kalau tinggi tu should be no problem. Okay? Untuk lepasan diploma, mereka lebih tengok SPM ataupun diploma. Okey, kedua-duanya sama penting sebab kita tak tahu, dia akan tengok diploma dan dia juga akan tengok SPM. Fakulti akan tengok pergi jauh untuk tengok keputusan sebab kadang tu yang apply tu ramai. Jadi untuk memudahkan urusan, dia orang akan tengok juga SPM tu macam mana. Okey, kalau tak dapat informasi tentang temuduga bagaimana? Okey, boleh email kepada akad@ukm.edu.my, akad@ukm.edu.my. Ada agricultural biotechnology. Ini perlu lihat di Fakulti Sains Teknologi. Mungkin bukan namanya agricultural biotechnology, tapi program tersebut ada elemen-elemen yang diterapkan. Macam mana kita tak tahu temuduga yang dilalui lulus ataupun tak, anda akan mendapat panggilan atau makluman. Boleh tak tawar lagi video UKM lagi? Okey, untuk tengok video UKM boleh ke UKM Tube. Kat situ type aja UKM Tube, kat situ macam-macam video yang disediakan oleh Pusat Komunikasi Korporat UKM. Saya nak tanya kolej kediaman tu terhad untuk berapa orang? Setiap kolej tu berbeza-beza lah bilangan orang yang ada penginapnya. Jadi seperti saya cakap tadi, cepat-cepat dia dapat. Mungkin concern saudari ni jenis bilik sama ada tinggal seorang ataupun berdua ke, itu yang perlu tanya pihak kolej. Peperiksaan guna dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris? Okey, ada fakulti yang dui bahasa boleh bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Tapi ada fakulti kena jawab dalam bahasa Melayu sahaja. Okey, salam tuan, saya tidak dipanggil di temuduga. Macam mana? Macam tu kalau tu kena saya memohon untuk memberitahu tapi disebabkan keadaan pandemik. Okey, minta tulis email kepada akad pusat-pusat akademik akad@ukm.edu.my. Okey. Okey, ada banyak soalan lagi ni tapi masa kita dah lebih macam mana ya. Fakulti Undang-Undang tidak akan buat temuduga lagi sekali ke? Oh tidak, hanya sekali sahaja. Jika PNJK 3.2 layak ke untuk masuk pengajian Islam? Yes, layak. Sarjana kejuruteraan berapa kuota sejak tahun? Ini saya tidak pasti, dia mungkin berubah juga. Okey, untuk engineering latihan industri semester berapa ya? Oh, ini pun kena tanya fakulti juga sebab dia mungkin berubah juga dengan keadaan sekarang pandemik ni, mungkin ada perubahan.
Hai, diplomasi GPA saya 3.07. Adakah saya layak masuk UKM? Of course, you are more than welcome with such great result. Sarjana muda sastra, kepujian. Boleh mohon jadi guru? InsyaAllah. Hai, saya nak tanya, baru habis diploma tapi belum, bolehkah saya apply menggunakan result previous semester? Kita kena tunggu keputusan penuh ya. Okey, saya rasa kita dah sampai ke penghujung dan saya minta maaf kerana tak dapat nak jawab semua soalan. Tapi sila tinggalkan soalan di Facebook. InsyaAllah kami akan jawab dari semasa ke semasa. Saya rasa sampai sini sahaja. Sekarang pun sudah tepat jam 12.35. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian mendengar taklimat ini, dan apa-apa boleh terus menulis kepada UKM melalui akad@ukm.edu.my ataupun pkk@ukm.edu.my. Sehingga itu saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon dan selamat datang ke UKM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.